Test 1, 2. Okey. Sekejap lagi kita akan mula rakaman. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua, YouTubers kawan-kawan semua. Saya mendapat permintaan ramai dari kawan-kawan untuk saya share pengalaman saya bagaimana saya boleh mendapat 1.3k lebih dalam masa 2 bulan. Okey. Saya bukan seorang full-time YouTubers, saya orang biasa, orang awam. Semasa sebelum PKP ni, saya punya subscribers selama beberapa tahun hanya 200. Tapi saya gunakan masa PKP ni dan saya menggunakan teknik dan pendekatan yang saya buat ini, dan you all yang buat full time YouTubers mungkin boleh try. Ini pengalaman sendiri. Saya dapat hit sampai 1.3k subscribers, dan dalam masa yang sama saya dapat tambah watch hour. Okay, ini penting bagi mereka yang nak buat duit dalam YouTube lah. Okay, yang nak capai cepat target 1k punya subscribers dan nak cepat kejar 4k lah, maksudnya 4,000 untuk watch hours. Okay, ini hanyalah apa yang saya lakukan. Mungkin teknik lain berkesan banyak, saya tak tahu, tapi yang saya cuba share ni yang daripada permintaan rakan-rakan dalam YouTube, bagaimana saya buat. Okay, saya akan share dengan tonton semualah. Okay, kawan-kawan yang mana nak tiru boleh. Okay, cuba kalau lihat di sini, subscriber saya bermula dengan 200 pada hari pertama PKP. So sekarang 1.5k, maknanya peningkatan sebanyak 1,300 hanya dalam masa lebih kurang 2 bulan setengah. Okay, watch hour pula dalam masa sama bila kita dapat hit, setengah orang subscriber banyak, tapi kita punya bila tengok monetize, kita punya watch hour sedikit. Dalam ni tak sampai beberapa ratus saja. Saya tengok ramai orang yang subscribernya 3-4 ribu tapi watch hour dia sedikit. Apa rahsianya, apa yang saya buat? Sekejap lagi saya akan share. Sekarang saya punya watch hour 1866. Saya belum buat duit, tapi saya menuju ke arah itulah. Cuma saya bukan full timer untuk YouTuber sebab kita ada kerja masing-masing. Tapi bagaimana saya mencapai 1.5k atau lebih tepat 1.3k dalam masa 2 bulan setengah ni, saya akan share sekejap lagi kan. Okey. Rahsianya kat sini. Saya ada 2, 3, 6 yang saya buat ni yang membuatkan saya boleh hit 1.3k dalam masa 2 bulan setengah. Dan dalam masa yang sama juga saya dapat increasekan kita punya watch hour. Pertama, live streaming. Semua subscriber saya 99% saya berani kata datang dari live streaming. Okay. So you all kena belajar buat live streaming. Sebab live streaming tu dia ada dua kegunaan kat sini. Satu, dengan live streaming berbanding dengan rakaman, kita rasa penonton atau audience kita akan rasa engage dengan kita. Sebab mereka sedang tengok kita dan walaupun kita tak nampak mereka, tapi kita berada di screen mereka dan mereka tahu benda tu live. Benda tu memang current time, bukan rakaman. Okay? So, dengan cara itu kita dapat engage kita punya audience untuk stay lama dengan kita punya content. Kemudian bila buat streaming live, jangan lupa tunjuk muka. Ada orang malu nak tunjuk muka, dia hanya dengar suara pun tak boleh, sebab orang tak rasa engage, audience tak rasa kita berada depan dia. Dengan cara begini, live streaming kita akan dapat tengok muka berdepan. Walaupun saya tak nampak tonton perempuan, tapi tonton nampak muka saya. So kita rasa engage dengan konten kita, dengan kita punya presenter. Itu yang paling penting. Okay, satu, live streaming. Yang kedua, apabila kita buat live streaming, apa yang saya buat, saya akan sentiasa minta audience saya subscribe sekurang-kurangnya 3 kali dalam sepanjang live streaming tu. Di awal rancangan, di pertengahan dan di akhir. So sekarang kalau anda menonton saya punya rakaman ini bukan live streaming. Tadi dah buat live streaming tapi dia punya rate tak bagus. So saya buat rakaman sebab tadi saya cuba buat 2 location serentak, tapi dia mengganggu mesin.
So kena buat satu mesin saja. So siapa yang belum subscribe, subscribe sekarang. Sebab anda akan dapat banyak konten yang menarik apabila anda subscribe tanpa perlu bersusah payah. Okay, itu penting live streaming. Kita engage dengan kita punya audience dan kita sentiasa ingatkan dia untuk subscribe. Sebab bila live akan ada orang baru masuk. Okay, satu. Dan itu dah kedua. Yang ketiga, bila kita buat live streaming juga kita akan ada yang ini. Okay, yang saya tunjuk ni iaitu Q&A session. Bila ada Q&A session live, orang boleh tanya bentuk teks lah. Sebab kita bukan pakai Meet, kita bukan pakai Team, kita bukan pakai Zoom. Okay, kita pakai live streaming. Sebab live streaming kalau pakai semua yang saya sebut tadi, dia hanya terhad kepada 100-250 orang saja satu masa live streaming kan. So saya gunakan medium YouTube, live di YouTube. Saya panggil audience saya. So adakan sesi soal jawab. Kita layan kita punya klien kita atau audience kita pada masa live. So akan balik kepada ini, iaitu orang akan rasa engage dengan kita. Okay? Setiap konten, setiap persoalan kita akan cuba terangkan dengan baik. That's why bila kita minta mereka untuk subscribe, mereka akan subscribe 90%, 50%, paling tidak 50% lah. Sebab saya pernah dapat dalam satu sesi 200 orang subscribe. 200 orang subscribe dalam satu sesi live. Okay, the next orang akan sama akan datang tu, orang baru kita jemput lagi orang baru untuk subscribe. Orang yang lama dan tu akan follow kita. Okay, kalau macam tadi kan, cuba tengok kita punya tadi, saya punya member hanya 1,500 tapi watch hour dah 1,800. So maksudnya orang baru pun tengok, mungkin tak subscribe, tapi orang lama akan keep tengok. Okay, ketiga dah ni, keempat kita mesti master dengan konten kita. Okay, apa saja yang kita cuba sampaikan, kita kena betul-betul study dan kita kena betul-betul master. Sebab kita ada sesi Q&A. Live streaming tak boleh edit. Ketika live kita akan edit setelah habis sesi, kita boleh edit lah. Ketika live streaming kita tak akan edit. Kalau berlaku kesilapan, kalau tak tahu, kalau rosak silap mana ni, memang orang akan nampak. So that's why orang suka live berbanding record, sebab benda tu nampak natural, berdepan berlaku. Sama ada you educators, sama ada you berniaga, tak kisah. Kalau you buat live streaming, you mesti master dengan konten you. Kalau juru jual, mesti master dengan konten. Orang akan tanya, harga berapa? Boleh diskaun, tak boleh diskaun? Apa faedah, apa kelemahan? Kita kena betul terang dengan jujur. Kalau ada kelemahan, cakap kelemahan. Ini barang ni bagus bahagian di sini. Mungkin kalau you nak bahagian ini, di sini kurang. Kena guna produk A, produk B. Kata kalau you berniaga. Tapi kalau you educators, konten you kena master. So that's why kadang-kadang orang takut nak buat live streaming. Sebab dia tak master dengan konten dia. Dia tak pasti. Dia takut dengan kesilapan. Itu satu masalah. So you kena master dengan konten you. Yang ke berapa ni dah? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, 5 sekarang ni. Yang kelima ini, kita bukan orang popular. Kalau kita artis, kita Insta famous ke whatever, atau celebrities, kita tak ada masalah. Kita buat satu video je beribu-ribu orang like. Siti Nurhaliza, satu video bersin beratuk semua dah beribu orang like, sebab dia popular. Kita yang tak popular ni, kita kena perbagaikan konten. Okay, saya tunjukkan saya punya konten ya. Cuba saya tengok kat saya punya konten. Sekarang tengok dekat analitik, tak payah. Konten saya. Okay, bukan bilangan video kan, saya kata konten. Macam mana tengok konten? Dekat playlist. Okay, tengok kat playlist saya kan. Bilangan video lain. Bilangan video beratus-ratus. Saya ada konten atau satu tajuk nama Cikgu Relief. Saya ada konten tentang di radio. Maknanya saya juga buat radio TV. So masih belum banyak, masih ada 3 saja. Tapi saya akan sentiasa tambah. Radio ni kita akan podcastkan. Selain pada radio live TV dalam YouTube, kita juga podcastkan. Cikgu Relief kita ada 6 video. Talk show macam saya lah. Saya ada juga motivational video tapi belum buat lagi. Tapi saya dah ready konten saya. Talk show, saya ada 2 talk show, program yang live talk show. Educationnya produk saya 38 lah, banyak. Itu main kita. Okay. Review produk saya ada 17. Walaupun tak banyak, tapi saya nak katakan kita pelbagaikan konten. Dan dalam perancangan saya juga ada banyak konten-konten lain dalam perancangan. Contohnya
Macam sekarang kalau nak buat video masak, kita buatkan satu playlist masakan. Kalau macam saya memang plan nak buat vlog, VLOG, vlog. Vlog, okey, saya sebut vlog bukan blog So kita akan buat vlog tentang pelancongan atau tempat-tempat menarik. Itu selepas PKP nantilah, sebab PKP tak boleh bergerak. So sekarang dah PKPP, mungkin boleh bergerak. Kita akan mula buat video tentang tempat-tempat menarik. Okey. Itu nak buat live pun boleh, nak buat rakot pun boleh. Yang penting dalam isu ni ialah kita mempelbagaikan konten kita. Kalau kita tumpukan satu konten saja, bukan tak boleh. Sebagai orang yang tidak popular macam saya, macam tuan-tuan perempuan yang lain, kita punya konten terhad kalau kita tumpukan satu. Lainlah macam Siti Nurhaliza, macam Ali Shukri, gambar berjalan pergi kedai pun orang tengok. Gambar bergaduh dengan bini pun orang tengok. Itu celebrities. Menjual aib sendiri ke saya tak tahulah. Saya tak setujulah kalau kita nak promote diri sendiri dengan tunjuk gambar bini makan kan. Tunjuk gambar bergaduh dengan anak bini, nak suruh orang tengok sebab nak popular. Createkan sensasi. Itu dia punya pasal. Saya tak nak masuk campur. Tapi kita sebagai seorang yang educated, yang terpelajar, yang waras akal, kita pelbagaikan konten-konten yang profesional. So pelbagaikan konten. Yang penting tadi balik pada asal, iaitu kita mesti master dengan konten kita. Maknanya kalau you all buat tentang makan, you study dulu buat makan tu, kedai tu, lokasi tu, apa bahan. Walaupun you tak mahir, tapi you tahu benda tu buat dan you akan boleh soal jawab dengan tukang masak tu sendiri. Itu maksudnya master dengan konten. Dan last sekali, sebagai orang tak popular macam kita, macam saya, kena promo beforehand. Maknanya kita ada YouTube, promo dengan YouTube pun boleh. Kita ada FB, Instagram, Twitter, chat, macam-macam social media chat, iaitu Telegram, apa-apa sajalah bahan, WhatsApp. Promo dengan kata esok kita ada live. Promo dengan kata you nak guna FB ad pun boleh. Promo saja. Sebab kita belum dikenali. So kena promote diri kita. Okay, promo. Bahawa kita sekian hari bulan, saya sentiasa buat macam tu. Sekian hari bulan kita akan ada live. Kalau macam saya training orang IT. So saya akan promo satu jenis promo yang berbayar, iaitu siapa nak kursus saya sekarang ada kursus sekian berapa ringgit berapa hari bulan. Saya juga promo tentang kelas-kelas percuma. Siapa nak join sekian hari bulan, join. Okay. So inilah 6 perkara yang saya buat, macam mana saya boleh dapat 1.3k dalam masa 2 bulan setengah. Paling penting live streaming. Saya memang buat live sebab kadang-kadang ada, kalau tuan-tuan tengok, kadang-kadang live saya, live session kita boleh hit sampai yang tonton pernah sampai 800 orang. Sebab 800 orang kepada saya sangat besar sebab I'm a nobody. Kita bukan Siti Nurhaliza, kita bukan Ali Shukri, kita bukan artis besar-besar. So 800 orang tengok live dah cukup besar. 800 orang yang tak dikenali dah sangat besar. Okay. So dalam pada itulah kita kempen, buat konten menarik, master dengan kempen dengan konten kita. So kita boleh remind orang join subscribe. Kalau you all tengok semua video-video live saya yang recorded version punya, semua saya sentiasa akan cakap minta mereka subscribe. Okay, macam sekarang juga. Tolong subscribe. Tolong subscribe jika anda belum subscribe kat bawah. Okay. So 6. Inilah saya nak sharekan dengan tuan-tuan perempuan. So apa kelebihan dan kelemahan live streaming? Okey. Ada yang saya tahu, yang saya dapat fikirkan, kelemahan satu saja. Okey, iaitu ketika kita buat live streaming, kita tak akan dapat YouTube tak akan dapat letak dia punya iklan dekat situ sebab kita tengah live, iklan tak akan masuk. So orang akan tengok tanpa iklan. But bila habis record, bila habis you live, you akan jadi recorded version. So masa tu akan ada, lepas jadi recorded version, YouTube akan masuk iklan jika you telah monetize. So sekali lagi saya tunjukkan pada anda, sekejap saja dan habis pun. Ini adalah saya punya subscribers sehingga ini. Cuma saya belum lagi dimonetize, belum dapat duit lagi, tapi saya sedang menuju ke arah tu. Saya juga adalah part time saja. So dengan itu saya akhiri cerita ini. Okay. Semoga jumpa lagi. Subscribe lah channel ini jika anda rasa bermanfaat dan anda akan dapat banyak-banyak lagi. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.